Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama alhamdulillah dalam tadabbur siri tadabbur setiap muka surat daripada Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat, insya-Allah di muka surat 549 insya-Allah. Hari ini 9 hari bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir 1442 Hijriah, bersamaan dengan 23 Januari tahun 2021 Masihi. Hari ini kita masuk kepada satu surah baru, iaitu surah Al-Mumtahanah ataupun surah Al-Mumtahinah. Tapi yang masyhurnya ialah surah Mumtahanah, dengan baris di atas. Jadi surah ini akan masih lagi bersama-sama kita ni dalam juzuk yang ke-28, di mana tema keseluruhan kepada juzuk ini adalah merupakan al-intima, sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini, iaitu intima, keterikatan kita kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita apakah bentuk-bentuk yang sepatutnya kita lakukan, yang kita laksanakan, kita sebagai orang-orang yang beriman, untuk menunjukkan bahawa kita ni adalah melaksanakan intimak kita kepada Islam. Bukan hanya kita ini sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, menunaikan rukun Islam sahaja, tetapi kita mestilah menunaikan banyak lagi perkara-perkara yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah-surah yang ada di dalam juzuk yang ke-28 ini. Pada hari ini kita bersama-sama, setelah daripada kita habis surah Al-Hashr dan sebelum daripada itu surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah, maka kita akan bersama-sama pula dalam surah Al-Mumtahanah ataupun surah Al-Mumtahinah. Surah ini dimulakan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhallazina amanu. Surah yang jarang sebenarnya, tak banyak dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus menyebut wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi sebelum daripada kita melanjutkan pembacaan kita pada pagi ini, marilah dulu kita baca sama-sama insya-Allah daripada surah ini untuk mendapat keberkatan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lam bima akhfaytum wa ma a'lamtum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat dalam surah ini dengan wahai orang-orang yang beriman. Jadi sebelum daripada kita pergi jauh mengenai bercerita tentang ayat ini dan juga ayat-ayat yang seterusnya, maka kita tengok dulu iaitu sebab nuzul kepada ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Apakah peristiwa yang berlaku yang berkaitan dengan ayat ini? Ayat ini sebenarnya turun, dikatakan oleh jumhur ulama, kebanyakan daripada ulama menyebutkan bahawa ayat ini, iaitu ayat yang pertama daripada surah Mumtahanah ini, turun selepas daripada berlaku satu peristiwa. Peristiwa siapa? Iaitu peristiwa yang masyhur, pengiriman surat oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Nama dia Hatib dengan ta, Hatib bukan ta, bukan tak, bukan Hatib, Hatib gitu. Hatib bin Abi Balta'ah dengan ain. Jadi beliau ini adalah seorang sahabat yang sebenarnya adalah seorang sahabat yang hebatlah, seorang sahabat yang baik, seorang sahabat yang telah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Tetapi berlakulah peristiwa, iaitu semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap. Ada yang kata bersiap-siap untuk pergi ke Hudaibiyah, dan ada yang kata bahawa bersiap-siap untuk pergi pembukaan kota Mekah, Fatuh Makkah. Jadi tapi yang masyhurnya ialah pembukaan kota Mekah. Jadi bila Nabi bersiap-siap, dan Hatib bin Abi Balta'ah ini, dia ni tahu, dia salah seorang daripada tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menuju ke Mekah.
Jadi apa yang dibuat oleh Hatib ni, dia telah menuliskan satu surat dan memberikan kepada seorang perempuan surat itu, lalu dikirimkan. Dalam surat tu disebutkan, wahai orang-orang Mekah, kepada saudara-saudara aku di Mekah, bla 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 bla, diberitahu bahawa kamu adalah bersedia sebab Muhammad sedang menuju ke Mekah untuk gini-ginilah. Jadi Hatib ini dia tak tahu bahawa apabila dia mengirimkan surat ni kepada perempuan ni, dan perempuan tu berlepaslah keluar daripada Madinah menuju ke Mekah, dan diletakkan surat itu di dalam sanggul, dalam sanggul kepala dia kan. Jadi disembunyikan. Jadi lalu Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa apa yang dibuat oleh Hatib ini. Jadi lalu Nabi SAW telah menyuruh Sayyidina Ali, Miqdad dan juga Az-Zubair, dan disebutkan dalam riwayat lain ada beberapa orang lagi sahabat, untuk mengejar perempuan tersebut. Dan Nabi kata, pergilah kamu kepada Raudatul Khakh. Raudatul Khakh. Raudatul Khakh ni ialah nama satu tempat di antara Mekah, di antara Madinah dan juga Mekah. Tempat ni sebenarnya tak jauh. Kalau ikutnya ialah dalam lebih kurang baru 10 km lebih kurang sekarang ni, selepas daripada Bait Ali. Bait Ali ni ialah tempat orang buat mandi ihram semua tu untuk masuk ke Mekah, untuk pergi ke Mekah. Dia baru saja keluar daripada tanah haram Madinah tu. Jadi di situ ada satu tempat nama dia Raudatul Khakh. Jadi Nabi kata, kamu pergi ke Raudatul Khakh ni, dan kemudian kamu akan dapati seorang perempuan ni. Kamu minta surat tu daripada dia. Jadi bila Sayyidina Ali ni sampai ke sana dan berjumpa, memang betul berjumpa dengan perempuan ni. Dan Sayyidina Ali minta kepada perempuan tu mana surat tu. Tapi dia kata tak ada surat tu. Jadi Sayyidina Ali kata, kalau kamu, Nabi Muhammad mesti betul. Nabi mesti betul. Kalau kamu tak berikan surat tu, kami akan telanjangkan kamu. Kami akan cari sampai jumpa kan dalam semua pakaian-pakaian kamu ni. Jadi akhirnya perempuan tu takut. Lalu dia pun mengeluarkan surat tu daripada sanggul kepalanya. Jadi dalam surat itu disebutkan daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada sekian kepada orang Mekah, kepada saudara-saudaranya yang berada di Mekah tu, supaya get ready kan, sebab Muhammad ni nak datang kan. Nabi Muhammad ni nak datang kan. Jadi dibawa surat itu kepada Nabi SAW, dan Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah, dan Hatib pun mengakulah bahawa dia yang mengirimkan surat tu. Jadi apa yang berlaku seterusnya ialah Sayyidina Umar pun naik marah lah kan. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, benarkan aku membunuh lelaki ini, iaitu Hatib ni, sahabat ni kan. Tapi Nabi SAW tak benarkan. Nabi kata, wahai Hatib, aku maafkan dia. Hatib cakap, wahai Umar, aku telah maafkan dia. Hatib ni telah bercakap merayu-rayu kepada Nabi SAW. Dia beritahu bahawa dia sebenarnya buat macam tu bukan kerana dia ni murtad, bukan dia kufur, bukan dia telah munafik dan sebagainya. Tapi dia kata, aku buat macam tu kerana aku rasa ada kasihan kepada saudara-saudara aku yang masih lagi berada di Mekah. Yang mereka ni kufur kan, mereka ni kufur tak Islam lagi. Tapi aku bimbang kepada mereka ni, takut diapa-apakanlah kan oleh kamu semua, oleh tentera Islam dan sebagainya. Jadi Hatib pun ceritalah terus terang. Jadi Nabi SAW telah maafkan dia. Bila Nabi maafkan dia, Sayyidina Umar datang tu nak bunuh dia. Sayyidina Umar kata apa? Alasan Sayyidina Umar, dia telah munafik. Jadi Nabi SAW beritahu, Hatib ni adalah seorang ahli Badar. Dia telah menghadiri Badar, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kemaafan kepada ahli Badar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata sendiri kepada Nabi SAW, dia kata, buatlah apa kamu saja wahai ahli Badar, kerana apa? Kamu telah dimaafkan. Jadi Nabi SAW memberi kemaafan kepada Hatib. Pada ketika itu, setengah riwayat menceritakan bahawa menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa yang kita ceritakan daripada sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu, maka Allah Taala telah menurunkan ayat ini. Jadi ayat ini adalah nak buat penegasan. Penegasan apa? Iaitu seorang yang beriman tidak boleh memberikan kasih sayangnya kepada orang kafir. Tak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai penolongnya, pembantunya, semua tak boleh. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu, jangan kamu ambil aduwi wa aduwakum, musuh kamu dan juga musuh aku dan juga musuh kamu, sebagai apa? Aulia. Aulia ni sebagai maknanya orang-orang yang kamu beri kasih sayang, kamu campurkan kasih sayang, kamu bina hubungan dengan dia. Hubungan, kecuali hubungan bisnes tu cerita lain tapi ni hubungan maknanya hubungan hati, hubungan tak boleh percaya kan. Sebab apa Allah Taala katakan tulkuna ilaihim bil mawaddah, kamu campakkan kasih sayang kamu kepada mereka. Kenapa Allah Taala beri alasan ni? Kenapa mereka tak boleh? Sebab mereka waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi, benda yang betul
Mereka telah kufur kan. Mereka tak percaya kepada benda-benda yang kamu bawa ni, yang aku telah berikan kepada kamu. Ja'akum minal haqi, iaitu Quran lah. Allah Ta'ala dah berikan Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba mereka ni kufur kan. Mereka ni tak nak beriman. Jadi macam mana kita boleh percaya kepada mereka? Allah Ta'ala katakan waqad kafaru, sedangkan mereka dah kafir. Mereka tak percaya pun dengan apa yang datang daripada Al-Quran ni. Kemudian yukhriju, tu yang pertama. Yang kedua, tak cukup dengan itu saja. Bahkan mereka ni yukhrijunar rasul. Mereka ni telah menghalau, mengeluarkan Rasul wa iyyakum, dan juga kamu. Maknanya menghalau kamu daripada Mekah kan. Mengeluarkan kamu daripada Mekah. Kemudian antu'minu billahi rabbikum. Hanya semata-mata apa? Allah Ta'ala katakan, semata-mata kamu beriman dengan Tuhan kamu. Salah ke beriman tiba-tiba sampai, maknanya dahsyat orang kafir. Orang kafir bukan sekadar mereka ni benci kepada, tak nak percaya kan, tapi mereka lebih daripada tu, mereka buat secara fisikalnya, secara tindakannya, mereka buat macam-macam benda terhadap kamu kan. Kemudian kamu masih lagi nak merasa sayang kepada mereka tu. Kamu nak lantik mereka ni sebagai awliya. Kemudian Allah Ta'ala kata, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Allah Ta'ala sebutkan tu kamu keluar daripada Mekah ni kan apa? Kamu berjihad kan apa? Kamu berperang kan apa? Kamu berperang tu kerana nak lawan mereka lah kan? Kamu berjihad kerana nak lawan mereka lah kan? Kerana kamu ni nak menegakkan Islam lah kan? Kalau kamu buat benda tu semua, perkara tu semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana nak cari keredaan aku, mardati, jihadan fi sabili, kamu nak berjihad di jalan aku kerana nak mencari keredaan aku kan? Tiba-tiba kamu mengambil pula mereka ni sebagai mawaddah. Kamu mengambil pula mereka ni sebagai orang yang kau campakkan kasih sayang kepada mereka. Jadi benda tu adalah satu benda yang tak logik kan. Jadi Allah Ta'ala katakan, satu benda yang tak patutnya berlaku. Kalau kamu buat, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Tusirru ni iaitu memberikan sesuatu secara senyap-senyap. Jadi apa yang dibuat ni kan dihinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara direct lah. Apa yang dibuat oleh Hatib bin Abil Bad'ah, makna tak patut dia buat macam tu. Tusirruna, memberi khabar-khabar secara rahsia kepada mereka itu, bil mawaddah. Kata ulama, bi situ adalah li ajlih, iaitu kerana kamu sayang kepada mereka. Kerana kamu sayang kepada mereka, lalu kamu berikan mawaddah, dengan memberikan rahsia-rahsia perkara-perkara yang tak patut kamu beritahu kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitum. Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Allah Ta'ala tahu. Tu sebagai contohnya, mereka Hatib bin Abi Balta'ah tu dia sembunyikan. Orang tak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Allah Ta'ala beritahu kepada nabinya apa yang telah dibuat itu, dan kejar perempuan tu. Wa ma a'lamtum, dan juga apa yang kamu iklankan. Maknanya apa yang kamu nampakkan. Allah Ta'ala tahu. Kamu sembunyi ke, kamu tak sembunyi ke, Allah Ta'ala tahu. Wa man yaf'alhu minkum. Allah Ta'ala bagi amaran amaran terakhir. Jangan buat lagi. Sesiapa yang buat macam ni di kalangan kamu, faqad dalla sawa as-sabil, sesungguhnya dia ni telah sesat jauh daripada jalan yang benar. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman belajar daripada ayat ni. Ayat ni sebenarnya adalah satu amaran yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak katakan jangan kamu ada perasaan percaya kepada orang kafir. Masalah percaya, katakan dia bila membaiki kereta tu, itu teknikal, itu teknikal, tapi perasaan percaya kepada orang kafir sebagai orang kafir, itu tak boleh. Sebab itu adalah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang pertama, awal-awal lagi dalam surah Mumtahanah. Seterusnya kita tengok ayat yang kedua. Apa Allah Ta'ala kata? In yaskafukum. Tak habis lagi. Allah Ta'ala menjelaskan lagi kan. In yaskafukum. Yaskafu ni maknanya ialah menguasai kamu. Kalau dia boleh menangkap kamu ke, menguasai kamu ke, dia mempunyai kuasa yang kuat ke atas kamu ke, yaskafukum yakunu lakum a'da. Mereka ni akan menjadi musuh yang ketat kepada kamu ni kan. Maknanya sini kan, perasaan dendam, perasaan tak suka kepada orang beriman tu memang ada dalam hati mereka. Jadi ini kecintaan Allah. Apa yang berlaku di keliling kita ni, mungkin kita kata tak pun. Jadi kita kena tahu kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia kan. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia. Sama ada dia musuh ke, dia masa siapa pun orang tu, Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala menceritakan hakikat yang sepatutnya kita tanamkan. Masalah muamalat kita dengan orang bukan Islam tu cerita lain. Kena baik dan sebagainya, itu memang suruhan dalam ayat yang lain. Tetapi Allah Ta'ala nak sebutkan kat sini ialah perasaan hakikat yang ada di dalam orang-orang yang tidak beriman ni. Iaitu apa? Yakunu lakum a'da. Kita sebut sini orang yang beriman maknanya orang-orang yang dia memang clear dah, kita beritahu Islam kepada dia dan sebagainya dengan betul dan sebagainya, tiba-tiba mereka menentang juga.
Kalau orang yang tak tahu tu cerita lain, itu adalah sebagai objek untuk kita sampaikan dakwah kepada mereka. Ni kita ceritanya orang-orang yang telah mendapat, yang telah mengetahui, tapi mereka benci juga kepada Islam dan sebagainya. Adalah kelompok-kelompok ni kan. Jadi sekarang pun ada juga Jadi kita tengok, kita pandai ukur sendirilah, kita kena baca ayat ni. Allah Ta'ala sebutkan, kalau mereka menguasai kamu, apa yang akan mereka buat? Iaitu yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum. Allah Ta'ala sebut ni, mereka akan jadi musuh yang ketat kepada kamu. Dan kemudian apa? Yabsutu. Yabsutu ni, albastu. Bila disebut albastu, dalam tafsiran kata, sebagaimana kata Al-Wasit, dia kata albastu artinya al-kasrah. Iaitu akan banyak lah. Kalau hanya semata-mata mengenakan tindakan fizikal sahaja, nescaya dia tak kata albastu. Tapi albastu ni memang banyak menyakitkan orang-orang yang beriman tu dengan tangan mereka dan juga dengan lidah mereka. Dengan lidah artinya ialah maknanya mengatakanlah perkataan-perkataan yang buruk, perkataan tak elok terhadap Islam dan sebagainya. Jadi mereka akan kata kamu secara fizikal dan juga secara mental. Secara fizikal, secara mental. Sebab alsinah tu, maknanya lidah tu mengatakan satu benda yang buruk tu akan menyebabkan mental kita terseksa lah kan. Kalau tangan tu artinya ialah fizikal tu terseksa. Jadi mereka akan buat benda-benda saja kan. Kita tahulah kisah-kisah yang berlaku sebagaimana yang berlaku ketika umat Islam dihalau besar-besaran, dibunuh secara ramai-ramai semasa kejatuhan Andalus dulu, semasa di Sepanyol kan. Bagaimana umat Islam telah dihapuskan habis-habisan dan diseksa beratus-ratus ribu. Mereka ini yang tidak sempat lari daripada Sepanyol, tak sempat lari ke Morocco, ke sebelah Afrika. Jadi mereka telah diseksa dengan dahsyatnya. Jadi itu berlaku sejak bila tu kan? Itu adalah peristiwa 600 tahun dulu ketika kejatuhan Andalus. Jadi ini semua nak menunjukkan bahawa apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tidak akan putus, dia akan berlaku selama-lamanya kan. Jadi Allah Taala kata in yaskafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum, tangan mereka, wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun. Yang terakhir ialah Allah Taala sebutkan waddu law takfurun. Mereka ini tamanna, mereka ini suka, mereka ini bercita-cita supaya apa? Supaya kamu ni kufur. Maknanya orang-orang yang tidak beriman ni bukan sekadar tu musuh-musuh Islam ni, musuh-musuh lah kita katakan. Saya sebut tadi ada perbezaan orang tak Islam yang belum sampai Islam kepada mereka dengan orang Islam yang dah tahu tentang Islam ni, dah kita sampaikan Islam pada mereka, tapi mereka tetap juga berdegil, mereka tetap juga nak kekufuran mereka tu. Allah Subhanahu Taala sebutkan waddu law takfurun. Mereka ingin supaya kamu dikufur. Jadi apa yang menunjukkan dalam sejarah ketika penjajahan berlaku, maka banyaklah tempat-tempat di mana orang-orang Islam ni cuba dikufurkan. Cuba dikufurkan oleh orang-orang kafir orang-orang yang tak suka kepada Islam. Mereka akan pergi ke mana-mana, mereka akan cuba kufurkan tempat tu dengan hantar misionerinya, dengan hantar pendakwah Kristian, dia cuba mengkristiankan dia. Kalau kita tengok kan, mereka ni taklah kuat sangat pun Kristian, taklah berpegang kepada Kristian mereka sendiri pun, tapi mereka nak kristiankan orang-orang yang beriman. Jadi tengoklah, itu adalah Allah Taala dah jelaskan waddu law takfurun. Ingat waddu law takfurun. Mereka ingin kalau kamu ni kufur. Suka sangat mereka ni kalau kita dikufur. Ayat yang ketiga, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Allah jelaskan lagi, tak habis lagi. Allah tak ada sambung lagi kan. Iaitu apa? Saudara mara kamu ni, arham ni ialah artinya aqarib, iaitu saudara mara kamu. Dia akan memberi faedah kepada kamu. Ya, di dalam dunia ni mungkin memberi faedah. Memberi faedah apa? Mungkin dia akan beri apa, dia akan bantu kita dalam dunia Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut sini kan, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Allah Taala sebut hari kiamat langsung tak boleh beri apa-apa kan. Mereka sendiri diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dimasukkan dalam neraka kan. Bagaimana mereka ni nak tolong kita? Bagaimana mereka ni kan akan bantu kita di hari kiamat? Tak mungkin. Jadi sebab tu Allah Taala katakan, mereka ni langsung tak boleh memberi apa-apa kepada kamu. Sebab saya sebutkan tadi kan, bahawa mungkinlah membantu sikit-sikit dalam kehidupan, ada sikit-sikit kan. Tetapi ingat mereka ni pada hakikatnya tak boleh nak bantu kamu pada hari akhirat langsung. Bahkan sama ada aqarib kamu, sama ada saudara-saudara kamu, ataupun anak-anak kamu. Jadi Allah Ta'ala kata auladukum, anak-anak kamu. Yaumal qiyamati, kemudian tu yafsilu bainakum. Pada hari kiamat mereka tak boleh memberi apa-apa pun, dan kemudian pada hari kiamat yafsilu bainakum. Kamu akan dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan campurkan mereka di sana, orang beriman di sini. Kita
Di dunia ni oleh kerana itu kena jelaskan. Allah Ta'ala akan pisahkan dari akhirat. Kerana kekufuran mereka. Jadi Hatib bin Abil Bata'ah ni dan juga ramai orang-orang sahabat-sahabat Nabi ni, mana saudara-saudara mereka ramai di Mekah sana. Jadi Allah SWT jelaskan. Mereka walaupun saudara yang lebih tinggi yang sepatut kita letakkan ialah apa kan? Iaitu ukhuwah fillah. Kasih sayang kerana Allah. Persaudaraan kerana Allah. Bukan persaudaraan kerana nasab. Nasab tu betul ada nilai dia, tetapi selepas daripada lillahi wali rasul, selepas daripada Allah dan selepas daripada Rasul. Maknanya yang kedua, bukan yang pertama. Allah tu bukan nombor dua, Allah tu nombor satu kan. Kalau bukan kerana Allah, kalau mereka tak nak bersama kerana Allah, maka mereka ni akan terpisah. Walaupun mereka ni adalah saudara, walaupun mereka ni adalah anak-anak kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata, wallahu bima ta'amaluna basir. Ayat yang keempat kita masuk. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah Ta'ala kemudiannya menceritakan tentang apa yang ada pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dalam dakwahnya yang panjang, dia telah berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada ayahnya. Pada mulanya dia fikir bahawa ayah ni akan beriman. Jadi sebab itulah ada ayat-ayat yang menunjukkan apa? Dia telah meminta istighfar, iaitu meminta ampun untuk ayahnya. Jadi, ya Allah ampunkanlah ayahku. Tetapi selepas daripada zahir dah, kan nyata dah bahawa ayahnya tidak mahu juga beriman, maka habislah, dia tak boleh minta istighfar lagi. Jadi dalam kisah Nabi Ibrahim ini ada kisah istimewa yang Allah Subhanahu Taala nak sebutkan, yang sepatutnya menjadi contoh. Allah Taala katakan menjadi contoh pada Nabi Ibrahim ni. Apakah dia contoh yang Allah Taala nak tekankan? Jadi sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, bahawa dalam setiap surah daripada Al-Quran ini Allah Ta'ala ceritakan kadang-kadang kisah-kisah. Kadang-kadang berulang-ulang kisah tu kan. Kisah Nabi Ibrahim ada disebut di sana sini, ada disebut dalam surah ini dan surah itu kan. Tetapi kita akan dapat lihat bahawa setiap daripada penceritaan tentang kisah-kisah Nabi-Nabi itu diceritakan dalam surah-surah yang tertentu mengikut tema, bersesuaian dengan tema yang ada dalam surah itu. Surah ini temanya adalah Barak ni artinya ialah berpisah diri. Artinya tidak boleh bersama-sama. Lawan daripada al-wala, lawan kepada al-bara ialah al-wala. Al-wala itu al-wilayah lah, awliya tadi yang kita sebutkan. Tak boleh mengambil wala, iaitu memberikan wala, memberikan rasa keterikatan kepada orang kafir, kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawan kepada al-wala ialah al-bara. Jadi kita ada al-wala, kita ada al-bara. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang keempat ni tentang kisah Nabi Ibrahim. Apa Allah Taala kata? Pada kisah Nabi Ibrahim ni ada uswah hasanah. Dia ada dua bacaan situ, sama ada uswah hasanah ataupun iswah hasanah. Bawah iswah. Dua-dua tu maknanya sama, iaitu qudwah maknanya. Iaitu ikutan. Ikutan ni kita ngikut seseorang, orang tu buat dulu kemudian kita ikut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada Nabi Ibrahim ini ada uswah hasanah. Uswah hasanah arti contoh yang baik. Fi Ibrahim wallazina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya Nabi Ibrahim dan juga pengikut-pengikut Nabi Ibrahim di zamannya itu, iaitu mereka ni mempunyai satu keistimewaan yang Allah Ta'ala minta daripada kita supaya ikut dia. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala kata izqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Allah Ta'ala kata menceritakan bahawa Nabi Ibrahim dan juga pengikut Nabi Ibrahim ni berkata kepada kaum mereka. Apa kata mereka? Iaitu inna bura'a, kami ini bari, kami ini melepas diri. Maknanya tak ada mengaitkan kamu, tak ada hubungan lagi di antara kamu dan juga kami. Kenapa? Kerana kamu tidak beriman, maka kami tak nak bersama-sama dengan kamu. Jadi itu nama dia bari. Kalau kamu ini beriman, maka kami akan bersama dengan kamu. Maka wal innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasul dan juga orang-orang beriman. Maknanya kita kena bersama dengan orang beriman, bersama dengan Allah, bersama dengan Rasul, bersama dengan orang beriman. Kalau tidak beriman, maka kita terpaksalah bari, melepas diri. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, iaitu kan inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga apa yang kamu sembah. Kami tak nak kamu tak ada kaitan. Kami tak nak dikaitkan. Dengan kamu tak nak kaitkan dengan berhala-berhala tu, lagilah kami tak nak. Kemudian ada kafarna bikum, kami kafir dengan kamu. Kafir dengan kamu maknanya kami tak nak terima apa yang kamu buat ni. Kemudian Allah Ta'ala kata wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Jelas keadaan ni kan. Hubungan kami dengan hubungan kamu adalah hubungan yang tidak boleh bersama. Kemudian wal baghdha, kami marah dengan apa yang kamu buat tu.
Kamu tak suka apa yang kamu buat tu, kemudian abadan, selama-lamanya. Tapi ada had dia. Had dia apa? Yang disebutkan, yang diajak oleh Allah Ta'ala ni, yang Nabi Ibrahim dan juga bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, orang bersama Nabi Ibrahim, iaitu apa? Hatta tu'minu billahi wahdah. Kecuali sehinggalah kamu ini beriman dengan Allah yang esa. Kalau kamu beriman, kamu stop daripada semua berhala, kamu stop daripada Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah ni, maka ketika itu kami akan berbaik semula dengan kamu. Barik kami ni, baraah kami ni akan kami campakkan dan kami akan ambil walak. Kami akan bersama dengan kamu kalau kamu telah beriman dengan Allah sahaja. Illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali Allah Ta'ala kata jangan ikut perkara ni. Jangan ikut apa? Maknanya pada Nabi Ibrahim ni bagus, sepatutnya menjadi ikutan apabila dia ni melepas diri daripada apa yang disembah oleh kaumnya, tak nak bersama lagi, tak nak bersama-sama dengan musuh-musuh Allah Ta'ala ni, kecuali Allah Ta'ala kata jangan ikut satu perkara yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, iaitu ketika dia istighfar untuk ayahnya. Jadi kemudian habis kat situ habis itu. Itu satu pengecualian lah. Kemudian selepas daripada itu sambung balik, wa ma amliku laka minallahi min syai', dia berkata kepada ayah dia, aku tak mampu nak buat apa-apa kepada kamu. Kamu, walaupun kamu ni ayah aku tak boleh tolong kau. Walaupun aku ni Nabi, aku tak boleh tolong kau. Sebab apa? Sebab ini terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu dah kufur kan. Jadi aku tak boleh nak buat apa kepada kamu. Jadi dia kata, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Itu adalah ungkapan Nabi Ibrahim. Dan juga bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima, dalam surah ini, dalam muka surah ini, kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita. Rabbana, doa yang sepatutnya kan, yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beriman, dan diriwayatkan kata ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim, tapi menjadi contoh kepada kita, boleh menjadi amalan kepada kita. Kita kata apa? Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kat sini, wahai Tuhan kami. Ikut terjemahan dulu kan. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu jadikan kami ini sebagai fitnah kepada orang-orang kafir. Jangan kamu jadikan, ya Allah, kami ni orang-orang yang beriman ni, kita ni menjadi fitnah kepada orang kafir. Apa maksud fitnah kepada orang-orang kafir? Ada 3 pendapat ulama yang besarlah di sini kan. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan, ya Allah, janganlah kau jadikan orang-orang kafir itu menguasai kami sehingga mereka ini memaksa kami untuk menerima ajaran mereka, menerima apa yang mereka nak, dan sehingga kami tak mampu. Itu yang pertama. Jadi Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru. Ya Allah, janganlah kami dijadikan orang-orang yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Itu yang pertamalah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan maksudnya macam ni. Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina amanu ni, lillazina kafaru, iaitu apa? Ya Allah, janganlah engkau jadikan orang kafir ini boleh menguasai kami, dan kemudian mereka menyangka bahawa agama mereka lah betul, pegangan mereka lah betul. Kenapa? Kerana mereka dapat menguasai kami dan menyebabkan mereka rasa bahawa mereka lah betul. Oleh kerana mereka mampu untuk menguasai kami, menangkap kami, membuat apa-apa pada kami. Jadi mereka pun kata, tengok, kalaulah kami ni salah, nescaya Allah Ta'ala akan hukum kami. Kami tak nak macam tu. Ya Allah, janganlah jadi macam tu. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan apa? Iaitu ayat ini maksud fitnah sini maknanya ittirab, maknanya fasad, maknanya iaitu apa? Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami ini, orang-orang yang beriman ni, kami orang yang beriman adalah menjadi sebab sehingga orang-orang kafir ni memandang Islam ini tak betul. Jadi apa? Maksud sini fitnah ni maknanya kami ini menyebabkan orang memandang bahawa Islam ini adalah tak betul kerana perbuatan kami. Kerana perbuatan kami buruk, kerana perbuatan kami tak betul. Jadi menyebabkan orang kafir tengok Islam tak betul. Ya Allah, janganlah jadikan menjadi macam tu. Jadi Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana Rabbana, ya Allah, ampunlah kami ya Allah, takut kesalahan-kesalahan kami itu. Innaka antal azizul hakim, engkau maha aziz, engkau maha hakim. Jadi setakat tu kita pada pagi ni, alhamdulillah, moga-moga apa yang kita baca ni akan menjadi panduan kepada kehidupan kita di hari ini, panduan kita untuk memahami Al-Quran sedikit sebanyak kan. Dan insya-Allah moga-moga bila kita dengar, kita duduk di belakang imam kan, kita baca, dengar imam baca ataupun orang baca lah, kita baca Al-Quran kan, kita boleh ingat sikit-sikit insya-Allah kan keyword-keyword yang ada dalam ayat ni. Surah Mumtahanah, surah ujian kan. Allah Taala nak uji kita dan Allah Taala nak ajar kita kan apa yang sepatutnya kita buat, apa yang patut kita buat kan, untuk
untuk melengkapkan lagi intimat kita kepada Islam. Inilah dia ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama insya-Allah share, insya-Allah kan, jangan lupa share kepada semua sahabat-sahabat kita, kepada siapa saja, tak perlu bayar, tak perlu apa kan, insya-Allah kan, just share the link supaya orang tengok, orang semua boleh tengok insya-Allah. Dan beritahu semua kan, ajak semua kan, ceritakan yang best-best lah kan, untuk ni supaya mereka ni dapat dengar, dapat manfaat daripada sesi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.